seolah-olah arm yang kudung. Arms yang kudung lah, dia ada sedikit arms. Dan apa ni? Another group. Nanti dekat lab saya tunjuklah. Kalau tapi you all lab lambat sangat lah, tak risau saya. Saya kena dump all the daripada sponges, corals and worms ini dalam, saya tak tahu boleh buat berapa ni. Selepas habis my section, you baru datang. So hopefully we can manage it. I'm concerned about it because of what? Because of mid-semester exam. It's supposed to do selepas you selesai selesai lab work. Sebab some question relate ataupun susah you nak ni without experience the real specimen. Setengah soalan pun ada soalan berkenaan dengan lab work. Okay, another one, not another one, I mean in this case, there is many example, many more example actually. I just pick 3 of examples. Okay, this one not a can tester. This one is not a can tester actually. Another, I forgot the nama ni, his name. Anyway, the more common free living, of course lah, free living, tak attached. Star shape in form, have 5 arms, short or long, but some species have not really 5. They have more arms like this. I just put this gambar just to mention there is a starfish with sorry. There are starfish with more than 5 arms. Okay, up to 40 arms. Quite strange, and not many species, but yeah. Even in lab we have starfish with, tak silap saya ada 4 arms, less than 5, 4 arms. Maybe cacat lah. Okay, supposed to 5. Cacat pun bukanlah disebabkan kita potong, tapi kita jumpa dia macam tu. Digestive canal, ni more karakteristik dalam badan dia. Digestive canal ini gastrovascular cavity dan sebagainya. Extended, seperti dah terangkan sebelum ni, extended into arms with radial canal of ini bla bla bla, nanti saya tunjukkan dalam diagram nanti. Cuma nak tunjuk kat sini adalah satu structure, you have to remember, ambulacral groove. Nampak sini asleep, nampak satu ini. Sebenarnya ini kalau kita upside, kerana kita terbalikkan dia akan ada satu macam groove pada each arm tu, seolah-olah ada crack ataupun groove, ada longkang daripada bahagian mulut kat sini sampai ni di bawah sana. Okay, dia akan jadi macam ni. Dia ada macam tu lah, groove. Tahu groove tak? Groove ni macam longkang lah. Macam tu. Dan dia akan ada 5 lah kalau 5 arms. Ni ada 5 ambulacral groove. Okay. Dan daripada ambulacral groove ni lah kita akan nampak tube feet. Semalam saya sudah explain about tube feet ni.
This is another contoh of starfish. Ini nampak macam ada spine. Nanti you kena bezakan spine yang from other classes. Spine ini dia nampak spine tajam ni, tapi dia tidak move. Dia ni just macam stick saja pada badan. Dia tak macam sea urchin. Spine dia boleh gerak-gerakkan spine dengan laju. Ini fixed spine. Yang ada yang yang ini common dekat seagrass. Kalau you have opportunity to dive dekat seagrass meadow, you boleh nampak ni sometimes, tapi dia quite seasonal. Strange juga, saya pun tak boleh nak jawab why at certain season dia tak ada, gone already. Ini adalah ini ada satu lagi ni, ada yang just tak nampak arms, dia ada macam 5 segi saja. Tak silap saya, they call it sea biscuit. I don't know, remember. Tapi quite common, jenis ini quite common, dia kecil, about size ni. Beberapa cm, kecil, yang quite common kalau kita pergi dekat rocky area, kita balik-balikkan, you pernah, lepas ni bolehlah pergi ke pantai, kalau ada opportunity pergi pantai, bukan dekat sandy beach, tetapi dekat rocky yang ada batu-batu sikit, selak batu. You can find many interesting creatures. Anak udang, ketam of course lah, everywhere. Tapi you can find sometimes, kalau dekat pulau kita bawa tu, kita collect ni quite banyak jugalah. Bawah batu tu quite banyak juga. Kalau Pulau Kapas, pulau mana dekat pulau yang kita selalu pergi, ada session. Selalunya kita pergi bawa pulau, kita akan ada satu session, selain daripada snorkeling and so on, kita ada satu session khas pergi explore dekat Rocky Beach. Dan kita akan collect dan cuba identify many creatures yang hidup hidden. Dia cuba avoid daripada orang nampak and so on. Bukan manusia nampak, I mean that is the way of their cara hidup dia. Okay. That is another yang more beautiful. I just put the more colourful starfish kat sini to attract your vision, your view. Yang lebih cantik-cantik. Kalau letak sini gambar tak cantik, you all tak minat pula. So ada je yang dull je shape and color. Tapi ini adalah contoh-contoh Asteroidea, starfish. Okay. Another features lebih detail. Mainly carnivorous. Almost all carnivorous actually. Carnivorous, what is the carnivorous maknanya dia makan ada mangsa. They feed on prey, live prey. Okay. Macam mana dia nak makan, dia slow. Carnivores selalunya ada ability untuk berjalan laju. Kan? Even worms, polychaete, last week polychaetes yang carnivores, dia akan ada parapodia yang strong, jaw yang strong, dan dia boleh bergerak dengan quite laju lah. Tapi saya ada video, nanti kita boleh share selepas habis Echinoderm ni. Dia quite strong juga ni, ganas sebenarnya. Ada setengah-setengah spesies quite ganas. Dia punya aktiviti dia untuk ambil makan, dia gigit mangsa and so on.
every stomach carry digestive without ingestion. Macam mana ni nak explain ni? Kita belum tunjuk lagi. Diagram ni actually nak tunjuk bahagian luar saja. Nanti dulu ini cerita quite detail. Saya nak yang gambar di sini nak tunjuk explanation about macam mana rupa starfish daripada luar kalau kita zoom dia. Okay. Ini bukan bahagian mouth. Ini so dia ada oral surface dan aboral surface macam polyp coral juga. So ini bukan mulut ni anus. So anus dia duduk di atas kalau kita dia duduk macam ni lah. Mouth dia kat bawah sini, anus dia di atas. So ini adalah lubang anus. Okey, lubang anus. Dan kita nampak ada heart skeleton kat sini. Ingat lagi skeleton about the ossicle yang saya mention semalam. So plate ossicle tu ini sebenarnya ossicle skeleton dan keras keping-kepingan yang keras. Dan satu struktur yang unik adalah ini. Macam ketuat ni. Kalau kita zoom ni macam ni. Dalam amali kita akan minta pelajar identify this structure. Semua spesimen please identify this structure which is madreporite. Ini anus, ini adalah madreporite. What's so important about madreporite? If you can ingat balik about water vascular system. Sebab dalam all the echinoderm we have to know about water vascular system. Very important, saya dah mention, dan kita akan buat perbandingan nanti bagi water vascular system for each class tadi. So ini apa dia madreporite function for? Madreporite ini adalah hujung bagi water vascular system. So air boleh masuk tetapi not directly. Ingat saya kata ada ring canal, stone canal and then ada madreporite. Itu adalah water vascular system. Semalam saya ada mention about that. So struktur ini adalah bertujuan untuk tapis air untuk masuk ke dalam water vascular system dalam badan ini tube. Tube yang berselerak dalam, not berselerak actually, tube water vascular system dalam badan starfish ni. Ini adalah madreporite terletak dekat luar sini. Okay. Kita pergi bahagian dalam, ini adalah nak tunjuk skeleton of ini. Tadi saya kata ni plate-plate ni adalah skeleton dia. Okay. Actually kalau kita buat cross section, kita ambil satu arms, kita potong ini macam ni, kita patahkan arms ni, kita akan nampak shape dia macam ni. Okay. Kita akan nampak ini spine, tapi spine kecil-kecil saja spine dia. Ada spine yang besar actually, tapi saya kata fixed spine. Okay. Yang dibanding daripada ossicle plate ossicle extension daripada plate ossicle yang menjadi yang terletak di sekeliling ini dan menjadi skeleton badan bagi starfish ini. So internally kalau kita lihat cross section tadi, kita akan nampak bahagian ini, lekuk ni, what we call it. Ini satu arms, macam mana tu? Ini arms panjang, dan kalau kita lihat di bawah tu, saya kata tadi arms, each arm akan ada umbilical groove.
dia ada satu groove longkang. Okey, di bawahnya. Dan sini bahagian ini, setiap arm ini arms yang dah dipatahkan. Dia ada lekuk ni, we call it ambulacral groove. Dan daripada ambulacral groove tu kita nampak ini. Kita nampak apa ni? Tube feed. Tube feed, okey? Tube feed. Tube feed, ingatlah, tube feed dibina daripada water vascular system. So, kita akan ada pair ni. Depan lagi, makin ke depan lagi ada pair bersusun sampai. Ini adalah cross section saja. Okey, dan ampula ni, bahagian kepala, ingat lagi macam mana ampula kompres dia punya liquid dalam tu akan pancutkan air ke bawah. Jadi kaki dia panjang, tube feed tu panjang. Kalau tube feed tu contract balik, cecair tu akan masuk balik dalam ampula and so on. Okay. So ini adalah rangkaian daripada water vascular system. Bahagian-bahagian lain kita boleh nampak ini dia ada banyak space dalam ini, rongga juga, dan kita boleh nampak even gonad, bahagian-bahagian dalam. Kalau kita buat dissection ni agak susah kita nak tengok in real structure di dalam ni. That's why explaining without the real specimen agak susah lah. Nanti saya harap sangat-sangat kita boleh jumpa face to face and then explain in front of the real specimen. By the way, kita tetap kena belajar juga. Siapa Asko datang masuk? Apa lagi structure lain? Daripada sini juga kita boleh dapat projection yang kecil. Papillae, there is no pedicellaria. I don't think ada pedicellaria. Macam mana boleh letak sini? Setengah spesies kot. Okay. Saya belum terangkan lebih detail berkenaan macam mana mulut dan anus dia kan. Tak ada gambar, terkejut saya. Okay. Disebabkan starfish ni selalu jadi model bagi echinoderm. Saya banyak explain dekat general characteristic for the whole phylum. Selalunya banyak refers kepada starfish. Okay. So apa yang saya nak maksudkan di sini adalah sistem pemakanan. Kalau digestive system. Dalam starfish dia macam ni. Dia ada mulut. Ini spesifik untuk starfish. Dia ada mulut, dia ada gigi kat sini, kat bawah ni dia ada gigi, strong gigi. And then dia ada mulut, dia ada esophagus. Kemudian dia ada stomach. Dalam starfish ada dua jenis stomach. Satu we call it cardiac stomach. Ingat cardiac stomach. Dan satu lagi adalah pyloric stomach, bahagian atas ni. So dia punya intestine dia agak lain sikit. Dia tidak ada kat sini, tetapi intestine dia ataupun usus dia melunjur masuk dalam each arms. Okay. So dia ada cardiac stomach yang besar ni, kemudian ada dekat center sini kecil pyloric stomach, dan daripada pyloric stomach ni ada extension
ni lain sikit, dia pelik sikit dia ada usus ke tepi sini. Selalunya kalau usus, di hujung usus tu akan jadi anus kan. Tetapi yang ni dia macam ada extension ke bahagian arms, dan back tu kat sini balik, anus di bahagian atas. Okay. So secara mudahnya untuk starfish dia ada mulut dekat gigi-gigi kat sini, ada esophagus, ada cardiac stomach yang besar sikit ni. Kalau kita belah dia, kita boleh nampak satu macam ada selaput cardiac stomach. Dan secara konsepnya susah nak explain juga, kalau dekat lab pun susah nak nampak ni. Iaitu ada extension tube dekat tepi pada setiap arm, which is intestine, intestine, dan anus di atas. Mulut kat sini, anus straight ke atas. Ingat tu, mulut kat sini, anus ke atas. Manakala dia punya water vascular system, ring canal tu dekat sini, around the esophagus. So akan ada satu extension terjuntai kat sini, iaitu ada madreporoid, stone canal, akan keliling keliling esophagus, dan akan ada extension kepada setiap ni untuk radial canal. Susah juga nak imaginatif, terlalu imaginatif. Saya takut you all tak dapat. Oh ya, last slide kami ni ada comparative untuk setiap kelas. Nanti dekat situ saya akan explain lagi sekali. Okay, itu adalah sistem digestive system dalam starfish. Okay, sebab saya tadi ada sedikit sentuh ni, tapi saya terangkan more on skeleton. Okay. So itu cara dia makan. Dia makan dengan ada gigi, dia carnivorous, and then ada stomach system dan anus opposite side. Dekat sini anus. Okay. Untuk starfish, kita akan tak boleh elak daripada satu species yang quite famous. Saya kena terangkan sebab famousnya adalah bukan shape-nya yang famous, dia punya kehadirannya, dia punya presence dekat situ. Once dia muncul situ, dia memberi masalah yang agak serius. So apa cerita dia? Nama dia, ini starfish bukannya bukan sea urchin. It's not sea urchin. Tetapi dia mempunyai spine yang panjang. Ingat ini starfish. Starfish biasa. Dia ada 5, tapi daripada satu tu dia pecah jadi beberapa arms. Okay. So spine ini dia tidak tajam. Dia tidaklah terlalu keras, boleh pegang-pegang lembik juga. Tetapi dia bukanlah, dia boleh macam sea urchin. Nama dia crown of thorn, common name, bukan nama saintifik. Common name dia crown of thorn ataupun dipanggil COT. Selalunya orang panggil COT. COT tu inilah dia, COT. Nama spesies dia adalah Acanthaster, bangkai. Ini COT, crown of thorn ini adalah important species dalam coral reef. Dia actually apa masalah dia? Dia ni makan polyp coral. Dia tak makan, jangan panggil makan coral, dia makan polyp coral tu. Dia tak makan batu karang. Dia makan polyp coral. Tapi of course lah dia gigit, sebab dia ada gigi. Macam saya kata tadi, starfish ada gigi. So dia feed on coral polyp yang tertentu actually. So apa masalah dia? Tentulah dia makan coral, tentulah nampak macam masalah makan polyp coral kan.
Tetapi actually yang masalah dia adalah when they come with a large number ataupun outbreak. Tiba-tiba within a month, tiba-tiba penuh sea urchin dekat situ. Sea urchin pula, crown of COT ni penuh macam ni. Nampak ni, 1, 2, 3, 4 ni. Mungkin ada beratus crown of thorn kat sini. Beratus ni. Dan efek dia akan menjadi padang jarak, padang terkuku reef ini. Habis rata reef tu. Terumbu karang tu jadi macam rata habis, mati. Itulah masalah dia. Dia datang dengan banyak-banyak, tiba-tiba, and then habis semua terumbu karang. Dan selalunya penguasa taman laut akan buat aktiviti untuk cabut ini, untuk buang benda ni. Masalahnya kita tak boleh bunuh dia dengan cara potong-potong je. Kita cantah dia, ambil pisau potong. No. Tak boleh. Sebab saya kata ada setengah spesies echinoderm, kita potong 5 jadi 5. Yes. Spesies ini adalah salah satu contoh ni. Kalau dipotong nanti, dia akan jadi lebih banyak. Jadi apa nak buat? Kita kena ambil dia, letak dalam beg, buat naik ke darat dan tanam dalam pasir. Kebumikan dia di pasir. Kalau tidak, you potong dia, you hancur dia, ketuk-ketuk dia, dia akan regenerate. Dia boleh regenerate. So, kita kena hapuskan dia cara macam tu. Okay? Tapi saya tambah sedikit lagi. Macam mana dia boleh wujud tiba-tiba? Takkanlah dia datang daripada somewhere else, datang dalam satu squad, banyak-banyak datang ke tempat tu, bukan. Mana boleh jadi dia berenang daripada tepi-tepi reef datang. Tidak mungkin. So ada yang mengatakan waktu dia kecil, dia hide. Tak nampak. Okay. Waktu besar, dia keluar serentak. Itu yang jadi banyak. Itu adalah satu teori lah. Satu teori. Dan sebenarnya dia kata kehadiran dia ni, kalau dalam satu whole reef tu dia ada satu, it's fine. Sebab dia adalah kompetitor kepada coral yang fast develop coral, macam branching coral. Dia makan sikit-sikit. Tetapi apabila dia banyak ni yang problem. Kalau dia satu tu actually it's not a problem. Tapi kita avoid. Satu pun ada, kita dah cabut awal-awal. Sebab nanti dia akan membiak. So, cabut awal-awal. Serious problem. Quite serious problem. Kalau kat Malaysia ni belum pernah lagi jadi outbreak yang pernah berlaku, setahu saya. Nanti Taman Laut akan panggil diver-diver, ada sponsor lagi, nanti semua diver sukalah buat kerja ni. Untuk kerja macam NGOs dan sukalah benda ni. Bajet pun banyak selalunya. Okay. That's all. Untuk crown of thorn. The unique, salah satu yang terkenal dalam starfish lah. Okay. Kita akan pergi, dah habis dah cerita starfish, macam-macam rupa starfish. Dan satu issue of starfish, saya pick. Next group adalah Ophiuroidea. Ingat Ophiuroidea ataupun brittle star, bintang rapuh. Brittle. Dia sangat brittle, mudah patah. Dia mudah patah. Dia macam ni shape dia. Dia bukan starfish. Nanti soalan saya nanti saya akan tanya apa yang membezakan dia. So sebelum tu saya akan explain lah what is different ini dengan starfish. Okay. Sebelum tu ingat grup ni relatively kecil. Ini yang besar-besar lah. Ini besar. Mostly kecil lah.
kecil. And then dia lah yang paling diverse among the paling banyak spesies among the kelas-kelas yang lain dalam echinoderm. So dalam echinoderm ni, dalam phylum echinoderm ni, kelas inilah yang paling banyak spesies. Bukan starfish apa pun, no. Ophiuridae lagi banyak spesies. Okay, lagi diverse. Apa yang membezakan dia dengan starfish? Okay, ni you boleh baca kemudian ini. Saya akan explain by gambar ni. Kalau you lihat sini, dia ada satu body kat sini dan dia ada arms. Samalah arms dia. Tetapi arms dia ni flexible. Arms dia ni flexible. Dia boleh melingkar tu, macam tu. Okey? Boleh ni dan mudah patah. You pegang je pun patah. Nanti dia tumbuh lain macam ekor cicak. Okey. Satu lagi dia ada what we call central disc. Central disc. Ni, very distinct. Central disc. Apa itu central disc? Kenapa dekat starfish tak ada central disc? Okey. Yang ni central disc ni macam you bayangkan orang pahlawan zaman dulu pedang, dia ada apa tu? Cover dia tu kan, apa benda, perisai dia tu kan. And then tangan at the back kan. So dia lebih kurang macam tu lah. Apa beza dia? Ini central disc, arms dia not originated at the terminal end kat sini. Dia bukan start dekat sini. Tapi dia start di sini. Daripada bawah ni. Arms dia ni. Dah lah arms dia ni flexible. Arms dia bukan start daripada marginal. Macam starfish. Dia start daripada hujung tu. Arms tu akan extension daripada body. Seolah-olah macam tu je. Dia extension. Tapi ini tidak. This arms dia kalau dia mudahnya kita terbalikkan dia. Ni. Kalau terbalik dia jadi macam ni. Arms dia start daripada tepi ni. Tu cover dengan central disc tu. Boleh imagine macam ni. So, bahagian bawah dia ni ada mouth, of course. Ada mouth, ada gigi. Ada teeth yang kecil, mouth kat sini. And then dia akan ada 5 arms juga, arms ke tepi sini, covered with a disc. Dan kita boleh nampak plate tu lebih jelas. Plate obstacle dia lebih jelas berbanding dengan starfish. Okay. Central disc saya dah kata tadi, dia ada central disc, dia ada arms. Arms dia sangat berbeza dengan arms of starfish, which is arms dia without ambulacral groove. Dia tak ada groove. Arms dia ni ada plate-plate, keping-keping plate. Tutup. Dia tak ada alur tu. Dia tutup terus. Okay. Dan satu lagi adalah tube feed. Kalau dalam starfish kita boleh nampak tube feed keluar daripada groove. Tetapi yang ni tube feed seolah-olah tak ada. Tube feed dia being covered. Okay. Dalam ni covered. Tube feed ada. Dia tetap ada tube feed. Sebab dia water vascular system, dia ada. Dia mesti ada. Tetapi tube feed dia covered. Begitu juga ampula di dalam. So covered. Tak nampak. Kita tak akan nampak tube feed kat sini. Dan tube feed pun tidak digunakan untuk berjalan. Untuk movement. No. Movement dia cara lain. Totally lain. Dia guna arms ni untuk movement. Arm itself. Sebab sekarang ni arms dia boleh flexible. Okay. Arms dia flexible dan digunakan untuk movement. Okay. Itu structure dia. Kalau bahagian dalam, kalau kita lihat macam ni, dia ada radial canal dan tube feed, tapi tube feed ni akan covered. Jadi seolah-olah keras. Nampak macam. Dia ada plate spine. Spine ni spine keras. Keras. Spine ni keras.
dah mudah patah. Okey, mudah patah. Dan dia nampak ada banyak plate. Nanti kita akan tengok masa dekat lab nanti kita akan tunjuk. Quite obvious, plate keping-keping. Dan ni bahagian dalam dia, mulut ada di surrounded by gigi, and then mulut ada esophagus atau pharynx, kemudian ada stomach. Sebab dish ni pun tak adalah terlalu besar, depend on species. Stomach dan intestine dia tak ada extend. Kalau tadi ada pyloric gland pyloric stomach yang ada usus dia extended ke dalam arms, tetapi dalam dalam Brittlestar there is no such extension ke dalam ini. Perut dia hanya ada dekat central dish ni saja. Dan satu lagi, intestine pun tak jelas, halus dan tak jelas actually. Lagi satu, unik dia seolah-olah without anus. Tetapi bukanlah macam polyp whatever, dia ada single opening keluar balik ke sini, tidak. So mana dia pergi? Dia ada halus, usus yang halus, anus yang seolah-olah ada multiple anus. Not clear anus. Not clear anus. Okay. Anus dalam many books tunjukkan diagram dissected bahagian dalam dia ada stomach dan ada small anus. Mungkin ada beberapa anus. Kita tak nampak macam starfish tadi ada lubang anus. Seolah-olah dia ada lubang halus-halus saja. Okay. Itu adalah bahagian dalam. Water vascular system pun sama. Ada ring canal dekat sini and then ada extension radial canal pada setiap arms. Kita akan tunjuk lagi lebih detail macam ni. Ini gambar spesies lain. Ingat ini ada central disc. Central disc. Kemudian plate ossicle, dan saya kata tadi arms dia digunakan untuk berjalan. So macam tak berguna lah. Tube feed tidak berguna lah. Tak digunakan dan ditutup pun. Without ambulacral groove, satu lagi karakteristik. Okey, ni macam ni rupa dia. Kalau dia duduk dalam pasir ataupun ni dia camouflage dengan ni pun ada. Dia duduk dalam sedimen. Bagi spesies yang duduk dalam sedimen. Banyak spesies yang duduk di celah-celah batu. Sangat banyak. Dan juga unik dia satu lagi, dia banyak kalau kita jumpa dalam sponge. Ingat lagi sponge tu ada kenal dalam dia kan. Dia ada osculum ke apa dalam tu. Kalau kita kopek sponge, setengah-setengah spesies sponge lah. Kita kopek. Benda ni pun keluar. Dia duduk dalam. Seolah-olah dia macam cacing. Padahal dia bukan cacing. Dia bukan worm. Tapi arms dia tu macam worm. Okay. Dia keluar daripada badan. So dia ada body dia. Okay. Ini dia contoh dia ni. Ni. Ini nampak satu lubang. Dia duduk dalam lubang. Dia keluarkan dia punya apa? Arms dia. So macam mana dia makan? Dia akan gunakan arms ni untuk tangkap dan bawa pergi ke mulut untuk digigit. Okay, bagi spesies inilah. Okay, gunakan the whole arms tu. Arms tu seolah-olah, tube feed tu seolah-olah memang tidak berfungsi. Dia guna arms totally. Okay. Ada yang arms, so ini ingat ini banyak ini banyak. Dalam ni ada seekor, dalam ni seekor, dia ada beribu dalam ni. Kecil-kecil. Rupa dia yang lain dia yang macam ni dekat lab banyak yang jenis macam ni. Nipis saja, pegang sikit patah, salah handle mudah patah dan dia melilit untuk pegang. Macam octopus punya style. Dia pegang. Dan dia boleh berdiri menggunakan arms macam ni. Dan juga banyak ada spesies yang macam ni, arms banyak tetapi dia adalah 5 asal. Base dia 5 and then pecah. Okay, dia macam ni.
Dah habis dah? Saya akan habiskan 2 kelas saja. Besok kita akan habiskan 3 kelas. So, apa benda ni? Saya kena habis awal hari ni. Sebelum tu, ada few minutes lagi. Boleh ada apa-apa soalan tak? Sir, nak tanya. Yeah. Yang starfish tu, kan bukan starfish, yang mana? Yang ada Starfish? COT tu. COT tu kan dia kan tajam-tajam kan. Ha. So kalau kita keluarkan dia tak ada sengat apa-apa ke? Sengat? No. Dia bukan tajam yang boleh kita macam apa tu bukan macam sea urchin. It's not. Dia tak tajam, dia lembik je. Nampak dia je ganas. Kalau kita pegang tu tak tercocoknya dia. Dia lembik je, kita tekan pun dia penyek lah. Dia tak keras. Bukanlah lembik sangat. Maksud dia kalau sentuh tu tak akan tercocok lah. Dan dia bukan halus sangat pun. Dia punya spine pun. Dan dia tak patah pun. Kalau spine of sea urchin, touch sikit patah. Betul yang melekat. Crown of thorn tidak. Siapa baru admit masuk ni? Aina Batrisha. Aina Batrisha, kita dah nak habis dah. Saya lambat perasan you masuk bila. Any other question? Kita ada sampel crown of thorn tu dekat lab yang dah dikeringkan. Nanti boleh ada session nanti kita bawa. You all datang bulan depan kan? Yes, Prof. Kalau gitu, kalau tak ada lagi, saya nak habis awal, ada 5 minit lagi, tapi saya nak kena habiskan sebab saya ada kelas lagi satu dan ada hal sikit. Okay, saya stop kat sini dulu. Okay, kita akan sambung besok. Yep. Nak tanya ni, mid-sem kita ni macam mana, Prof? Exam mid-sem kita. Saya akan beritahu kemudian. Okay. Okay, time dia agak fleksibel sikit, saya akan decide bila. Kita akan buat kita akan bincang bila kita boleh buat ni. Saya akan rasanya saya akan lanjutkan mid-sem ini selepas, sebab you have to finish the lab work dulu. Kalau tidak you tak pernah tengok spesimen, lepas tu ada yang berkenaan dengan spesifik activities dekat lab work, ada dalam soalan. So perlukan lab work dulu. Saya rasa tak fair kalau saya buat exam tanpa lab work lah. Most of the specimen you tak pernah nampak pun. Okay, saya stop sampai sini dulu. Kita jumpa hari Khamis. Bye. Bye, Prof. Thank you, sir. Thank you.